banyak pemimpin, tapi akhirnya yang zalim menghadapi masalah waktu imam. Termasuk Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, pemimpin yang sangat alim. Silap pancung zaman. Kenal dia punya istilah dia punya apa perkataan, inni la ara ru'usan qad ainat wa hana qitafahu wa inni la sahibuha. Aku nampak rakyatnya kepada masak belaka dia. Aku nak petik aja, nak pancung aja. Akhirnya mati tengah dia. Itu dibaca sejarah pemimpin dulu. Bersejarah Sayyidina Umar yang sangat adil. Dikaji orang, Sayyidina Umar seperti air, dia kata. Sayyidina Abu Bakar seperti angin, iaitu bila Nabi meninggal dia masuk macam angin menuju tempat lapang. Sayyidina Umar semacam air, adil. Air dia letak mana pun dia tetap sama. Maka kita hendaklah membaca sejarah itu. Kalau kita menjadi pemimpin dan sebagai rakyat, hendaklah kita memilih pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang korup, pemimpin yang menipu. Nabi kita ma min walin yali rakyatan fayamutu wa ghash faharamun ali rakyatid dan al-kama qal. Mana pemimpin yang memimpin rakyat orang-orang Islam mati dalam keadaan yang menipu, nanti mereka akan diharamkan daripada masuk api, masuk surga. Itulah tuan-tuan sekalian, pemimpin mesti adil dan melaksanakan tanggungjawab yang sebenar. Sekian. Terima kasih Datuk Ismail Qamus yang telah mengulas mengenai rupa, bentuk, perangai, laku, tingkah laku manusia yang namanya pemimpin. Sebab itu saudara, banyak dah disebut contoh-contoh yang diberikan, insya-Allah dia akan menyedarkan kita. Pimpinan di Hulu Selangor, pimpinan di Kuala Selangor, pimpinan di Kelang, pimpinan di Selangor, pimpinan di Malaysia, pimpinan dalam negara-negara Islam, pimpinan dalam dunia, untuk kita menjadikan dunia ini tapak bagi kehidupan yang abadi dan berjaya di akhirat. Pemimpin-pemimpin perlu memikirkan, merenungkan, menangis dalam kerangka nak menarik minat manusia supaya hasanah fid dunya, hasanah akhirat. Nabi sebut tentang hakikat masjid. Saya seronok untuk membacakan kepada saya, diri saya, tuan-tuan sekalian, apa Nabi sebut. Kita dengari bicara suci daripada kalimah, yang suci daripada bicara mulut yang bersih Nabi Muhammad SAW. Ini kekuatan kita. Kita nak adunkan dalam konteks kita nak transformasi semula apa yang patut kita bina. Nabi bersabda, kunu fid dunya adhafa waj'alu masajidakum buyutan. Yang bermaksud, wahai manusia, jadilah kamu tetamu Allah di muka bumi ini, dan jadikan masjid-masjid itu sebagai rumah kediaman kamu. Satu. Yang kedua, kita rangsang lagi. Saya nak merepek pun tak perlu merepek dah. Kita nak rangsang jiwa kita. Inilah kekuatan kita. Nabi bersabda, ahabbul bilad 'inda Allahi masajiduha wa abghadul bilad 'inda Allahi aswaquha. Tempat yang paling Allah suka, Allah seronok, Allah sayang di muka bumi, di mana adanya masjid-masjid dan rumah-rumah Allah. Dan tempat Allah paling benci, di mana adanya pasar-pasarnya, pasar malam, pasar raya, dan semua pasar-pasar yang hiruk-hiruk. Nabi bersabda lagi, tuan-tuan, menyambung bicara Datuk tadi. Datuk Ismail sebutkan tadi hadis Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang beroleh dengan arasy Allah. Datuk sebut imam yang adil, pemerintah adil. Saya tambah lagi salah satu golongan, kata Nabi. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orangnya semasa hidup di muka bumi terikat dengan masjid dan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita nak, tuan-tuan, sampailah dalam kitab suci Al-Quran surah At-Taubah, Tuhan kata apa? Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang-orang yang rapat,
yang terbina hati jiwanya, hidupnya dengan masjid, mereka akan diberikan hidayah, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, apa yang tak ada dengan kita di Selangor ini, yang saya tahu dan Ustaz Ali Muhammad Timbalan Pengarah ada, kita ada lebih kurang 370 buah masjid, 370 buah masjid, ribuan suap. Artinya pengkalan untuk memerdekakan kita pada benda-benda maksiat, masjid. Pengkalan untuk mengembang kita, hidup kita, isteri anak kita, masjid sudah ada. Apa kita tak ada? Yang tak adanya ialah insan-insan memakmurkan masjid. Yang ada masjid tersegang indah, harganya RN 10 juta, kapet daripada Turkmenistan, marmar daripada Afghanistan, khat dinding dari Pakistan, mimbar jati dari Kelantan, harga 10 juta, orangnya 10 orang, itu pun YB, bukan warmat yang berpension. Yang adanya ialah golongan yang dhaif, di mana anak-anak remaja mereka diseret ke lembah yang boleh merasakkan iman akidah mereka di pentas-pentas maksiat yang terbuka dan ditutup. Tuan-tuan, ini cabaran kita. Sebab itulah kita nak ajak masyarakat, dan insya-Allah ini ajakan yang sedang kita cuba sebut, sebab dah sampai masa kita berubah watak, berubah sikap. Karena pengkalan inilah sebenarnya membangun kita. Dan saya bagi amaran, bukan sebagai amaran, Umar pernah bagi amaran. Umar kata, penutup bicara saya, Umar bin Al-Khattab kata, innama tanqaddu ural islami arwatan idza nasha'a fil islam man lam ya'rif al-jahiliyata. Islam akan terungkai daripada kehidupan kita. Cara hidup, cara berpakaian, cara bermuamalah memang terungkai sikit demi sikit. Apabila ada di kalangan orang Islam kita yang tak kenal mana jahiliah, mana maksiat, oleh kerana tak kenal jahiliah, maka dia sonok dengan jahiliah, dia tak kenal sebuah masjid. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama kita bergerak seia dan sekata, senada dan seirama. Selangkah kita bergerak dalam langkah-langkah yang berasas kepada matlamat yang satu, berkepimpinankan kepimpinan yang boleh membawa kita kepada alam akhirat Allah, yang tidak boleh membawa kita kepada alam yang boleh merasakkan kita. Ini yang kita mahu, dunia selamat, hasanah dunia, hasanah di akhirat. Moga-moga Allah merahmati kita semua, dan apa yang kita bicara pada malam ini menjadi bukti kita ada persiapan untuk kembali insya-Allah. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Juga dalam masa 5 minit saya nak alihkan tonton mikrofon ini kepada Datuk Hashim Yahya. Datuk, di antara orang di Malaysia ni pendakwah yang paling banyak berjalan suami isteri termasuk Datin ialah Datuk Hashim Yahya. Daripada Perlis sampai ke Johor, sampai ke Sabah, sampai ke Sarawak, luar Malaysia, dalam negeri. Yang Datuk dah tengok manusianya, tempatnya, apa ke satu perkara Datuk yang Datuk nak komen, yang rasa tersentuh, tapi sehingga ini sudah dizahirkan tapi masih nampak lagi, sudah dizahirkan tapi tak berubah lagi, tetap benda yang sama juga. Kalau kemungkaran masih kemungkaran yang sama, kalau jauh daripada Allah makin jauh yang sama, kalau maksiat yang sama. Apa bendanya? Satu perkara yang Datuk nak sampaikan kepada mereka yang bertanggungjawab, kerana benda ini sangat penting untuk kita menzahirkan dan melahirkan bentuk masyarakat negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan akhirnya mendapat hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Kalau misalnya dapat disebutkan ini, insya-Allah rasa-rasanya bila malaikat maut memanggil Datuk Hashim Yahya nanti, tertutuplah mata, tersenyumlah dia, mati meninggalkan dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Pokok pangkalnya yang kita nampak lihat ialah secara umumnya umat Islam kita ni hilang jati diri agama.